terakhir. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Hari ini kita bersiaran di saluran berita RTM, RTM Klik dan juga kita akan bersiaran di Facebook Live Lensa IPT. Ikuti perkembangan kami setiap minggu di Facebook, Instagram, TikTok Lensa IPT. Kami akan bagikan kepada anda, berikan kepada anda informasi-informasi perkembangan kami, topik-topik yang kami akan bawakan tiap-tiap minggu. Dan hari ini Alhamdulillah sebenarnya kita akan memberikan kepada anda 2 slot. Satu berkenaan dengan inisiatif kelas hybrid, satu lagi berkenaan dengan Wakaf Beni Ketam. Dan Alhamdulillah kalau kita cakap berkenaan dengan inisiatif kelas hybrid ni, kalau kita lihat COVID-19 pada ketika itu, semuanya tergendala, semuanya terkejut, culture shock disebabkan konsep digitalisasi ataupun pendigitalan yang diadakan. Dan Alhamdulillah daripada sektor pendidikan dan sebagainya banyak ambil pendekatan untuk mengadakan kelas dalam talian ataupun kelas maya. Dan Alhamdulillah sebenarnya pada tahun ini satu inisiatif baru yang diberi nama kelas hybrid diperkenalkan di universiti, tapi adakah ia memberikan keuntungan ataupun memberikan keburukan kepada pelajar dan juga institusi pendidikan tinggi dalam negara? Untuk bercakap berkenaan dengan inisiatif kelas hybrid, kita akan bersama dengan 3 orang panel hari ini. Satunya berada di hujung sana, Dr. Azli Nawawi, Pengarah Pusat Pembelajaran Maya Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dari Johor. Kita bersama juga dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Helmi Norman, Timbalan Pengarah Teknologi Pengajaran Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum Pengajaran UKM. Bersama dengan saya juga ada Dr. Lihana Borhan, Pejabat Pengetahuan untuk UTK Perubahan dan Kemajuan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Banyak sangat, sedap saya. Doktor, Alhamdulillah. Kita nak start dengan Dr. Lihana. Saya. Kelas hybrid. Pendapat doktor macam mana? Pendapat saya seperti dia tidak ada semua blanket, semua tak elok, semua elok. Dia bergantung kepada implementasi kita. Tapi banyak perkara lah, benda kompleks ni memang akan banyak. Tapi ini satu inisiatif yang kita perlu pandang berat sebab dia sebenarnya memberi banyak peluang untuk kita ke hadapan semua universiti untuk kita terus, kalau kita mahu melonjak untuk meletakkan pendidikan tinggi di Malaysia ni di persada dunia. Kita perlu melihat usaha ini dengan serius, tetapi kita kena melihat juga kebaikan dan keburukan supaya kita betul-betul memberi yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita. Beri yang terbaik, kelemahan, keburukan. Mungkin dalam iPad tu ada tulis catat apa keburukan, kelemahan ataupun kebaikan untuk kita adakan kelas hybrid ni, doktor. Okey, terima kasih Cik Syairul. Very interesting question ataupun satu soalan yang menarik lah. Saya suka petik kerangka pembelajaran aktif UKM yang menyebutkan ataupun menekankan tentang pedagogi, ruang dan teknologi. So apabila kita sebut mengenai pedagogi ni, dia melibatkan kurikulum tersedia masa depan, pembelajaran teradun dan termasuk juga pembelajaran hybrid. Dan juga apabila kita sebut ruang ni, ruang fizikal dan ruang digital dan juga teknologi yang menyokong kepada perkara-perkara tersebut. So apabila kita menyebut tentang kelebihan ataupun keburukannya, maka kelebihannya adalah pedagoginya digital. Dan apabila teknologi yang diimplementasi itu terkehadapan menggunakan virtual reality, reality maya, reality terimbuh, maka pembelajaran menjadi lebih imersif. Contohnya kalau kita tak pernah pergi Mekah, contohnya kalau kita tak pernah pergi kota Rom, kita boleh melihat dan belajar dengan pembelajaran imersif tu dengan menggunakan teknologi VR. Kita dapat merasai sendiri. Itu rasanya kebaikannya. Dan keburukannya, of course lah, teknologi itu kalau lagi terkehadapan lebih mahal kosnya. Itu salah satu perkara yang tidak boleh dibahaskan, equipment yang mahal. Kita tak boleh nak bahas nak suruh turunkan harga satu perkara yang sukar. Tapi dari pandangan doktor sendiri, mungkin kesukaran yang lain, contohnya penglibatan pelajar dalam sesuatu kelas hybrid itu sendiri
Okey, mana? dia bila hybrid ni kan, dia student pelajar 2 tahun di rumah, 2 tahun di kampus. Okey. Jadi kalau dulu 4 tahun kan, jadi dia punya exposure kepada campus life tu kota maksimum. So sekarang tinggal 50%. So bila di kampus, dia bukannya belajar je, dia ada kena bergaul, dia ada bercara, dia ada malamnya dia ada aktiviti apa, siang ada apa, dia pergi ke makmal. So all the things yang dia buat tu, dia membentuk jati diri dia lah. Jadi bila separuh kat rumah, orang kata exposure tu kurang. Jadi penyerapan tu kurang lah. Okay. So selain daripada tu, praktikal lah. Kalau di kampus, dia ada banyak praktikal yang dia sempat buat lah. Selain subjek kita belajar, kita ada lepas subjek ada makmal dan sebagainya. Kadang ada amali, ada software kena belajar kan. Jadi bila hybrid, semuanya kita terpaksa bagi minimum dan kita cuba ganti dengan benda lain lah. Jadi bila macam tu, kerugian pada student lah. Okay. Tapi daripada segi kebaikan pun banyak juga untuk mereka. Kita tak nafikan lah. Kebaikan banyak lah. Memang kita buat khas untuk mereka lah. Macam tu. Saya suka bila kita cakap berkenaan dengan digital, lebih-lebih lagi dalam konteks Malaysia, melihatkan kita ni tersedia dengan apa digital norma baru yang datang sekalipun. Tapi dalam segi keberkesanan pelajar tu, komunikasi antara pensyarah dan juga pelajar, berapa yang masuk ke kanan, melekat di otak. Bukan masuk kanan terus keluar kiri. Doktor. Ya kan? Kalau kita tengok sebab COVID hari itu, jadi banyaklah sebenarnya kajian yang dah dijalankan untuk melihat keberkesanan ni. Dan bila kita melihat kebanyakan even meta-analisis pun, dia memang sebenarnya dari segi pencapaian lebih kurang sama. So dari segi efek, tak ada efek lah satu ni. Tetapi yang nampak dekat sini, student, pelajar sebenarnya kebanyakannya suka berada di kampus lagi. Okay, dari segi pencapaian akademik tak ada beza, tetapi dari segi pencapaian lain. Dan bila kita melihat kenapa kita pendidikan tinggi ni bukan untuk dapat degree je, kan? Kalau UKM ada kerangka tu, kita pun ada juga sejahtera academic framework kerangka sebab melihat holistik. Jadi tapi saya pun dengan pelajar sendiri bila tanya masa COVID dulu, suka online ataupun offline, face to face, okay, in person, rata-rata mahu kembali ke kampus. Okay. Tetapi kita suka juga ada option untuk hybrid ni, untuk ada online ni, sebab ada pelajar yang memang tidak dapat bersama dalam kelas. Tidak dapat bersama dalam kelas. Ada sebab-sebab tertentu. So at least flexibility tu ada, peluang masih ada supaya dia orang tak tersekat lah. Kan? Okey, baik. Saya suka Dr. Liana tadi sebut perkataan holistik. Jadi saya nak tanya kepada doktor berkenaan dengan, kalau kita lihat di universiti ataupun teknologi ni, ialah saya bukan cakap saya gunakan, tapi ChatGPT-nya, AI-nya, semua sebenarnya pendapat doktor membantu ataupun tidak, dan macam mana digitalisasi itu sendiri membantu pembangunan pemikiran kritis para pelajar sendiri, doktor. Terima kasih. Sangat menarik, susah soalan tu. Kita dah bincang. Okey. So itulah apabila kita bercakap mengenai satu teknologi yang memuncul ni, emerging technologies ni, ChatGPT, generative AI. So I think very interesting lah untuk kita dalami, dan of course ada dia punya potensi dan juga ada cabarannya. Okey, kalau kita merujuk kepada revolusi industri keempat, iaitu yang mana kita boleh bahagikan kepada 3 megatrend, iaitu physical, digital dan biological. So bila mana digital ni kita merujuk kepada AI tadi kan. So macam mana AI ni kita, I think of course UNESCO pun baru-baru keluarkan ni garis panduan dalam sebulan yang lepas mengenai ChatGPT dan AI. Dan UNESCO menyebut bahawa ChatGPT dan AI ni boleh dijadikan study buddy, boleh jadikan kawan, boleh jadikan Socratic opponent. So bagaimana kita nak gunakan dengan etika, of course. Tapi biasanya kita menyalahkan teknologi. Teknologi ni katakan satu komputer tu kita gunakan untuk kebaikan, maka dia jadi baik. Tapi apabila kita gunakan untuk keburukan, maka dia jadi buruk. Adakah teknologi yang salah ataupun penggunanya? So mungkin tu perlu difikirkanlah. Ya. Pok dah dia tanya selera. Ya. Doktor, saya kira kalau di Universiti Melayang, di UKM sendiri, mereka sudah bersedia dengan konsep kelas hybrid 2H2U. 2 years at home, 2 years at university. Kalau di UM,
saya kira pendidikan arts ataupun communication. Kalau di UKM ada juga yang mereka akan adakan mungkin insya-Allah tahun depan kalau saya baca. Kalau di THM macam mana kelas hybrid ni? Okey. Sebab banyaknya teknologi daripada kelas-kelas yang macam di UM dan UKM. Jadi di UTHM semasa PKP tu kan mula tak ada student kat rumah terus, tak Okey. datang langsung. Lepas tu dibenarkan tapi terkawal dalam berapa persen je, bukan 100%. So bila macam tu UTHM buat kelas hybrid classroom. Okey. UTHM set up sebanyak 88 buah kelas hybrid lah untuk digunakan, maknanya ada pelajar di rumah, ada pelajar di kampus. Okey. Dua-dualah. Dan bila pelajar semua kembali ke kampus, sekarang ada daripada kita punya KPT punya baru punya agenda untuk 2 tahun di rumah, 2 tahun di kampus. Jadi dah jadi lain sikit lah. Jadi untuk sahut yang tu UTHM untuk tahun ni UTHM akan offer satu ijazah pengurusan teknologi yang akan dijalankan pada tahun ni juga untuk yang hybrid. Dan pada masa yang sama kami juga mendapat tawaran untuk buat pengurangan tempoh pengajian. Yang tu pun sama juga, dia punya mandatnya sama. Jadi UTHM sambut dengan buat 4 ijazah daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komputer, okey, dan juga daripada ijazah Statistik Industri lah daripada Fakulti Sains Kegunaan. Jadi kita menyambut baik dan kita cuba sebaik mungkin lah dengan apa yang kita mampu. Jadi kita punya pejabat teknologi maklumat pun berusaha keras untuk infrastruktur IT tu nak bagi upgrade network, wifi, platform sebagainya. Dan kami punya pejabat pun untuk training kami akan bantu. Kami dah bantu banyak daripada untuk training pada staff, pada student supaya dia punya digital kompetensi boleh meningkatlah. Dan banyak khidmat sokongan lain yang kita bantu supaya selesa lah sistem tu nak berjalan di UTHM. Jadi UTHM boleh buat insya-Allah. Alang-alang kita cakap pasal pemendekan tempoh masa pengajian ni, Doktor. Doktor dah geling. Salahkan Dr. Helmi. Dia buka pasal cerita ni. Pemendekan tempoh pengajian tu. Kalau di UIA menyokong ke tidak? Yalah kalau kita daripada 4 tahun, kalau nak 1 semester nak dikramkan, 2 semester nak dikramkan jadi 1 semester pun dah susah. Ini daripada 1 tahun nak jadi 4 tahun, nak jadikan 3 tahun. Doktor macam mana? Kami dah tengok dan kami dah memilih untuk, kami dah mengenal pasti sebenarnya berapa program dan yang kita boleh tawarkan, pendekkan. Tapi kita ada option 3 tahun dengan 4 tahun masih ada sebenarnya, sebab mungkin again is flexibility. Okay, flexibility supaya ada pelajar yang memerlukan 4 tahun sebab dia tak boleh nak cram, nanti dia tak boleh nak bawa, kan? Jadi tapi ada juga pelajar yang boleh bawa, jadi kenapa kita nak tahan dia kalau dia boleh bawa 3 tahun? Dari segi logistik, banyak segi logistik lah dari segi universiti, tetapi kalau untuk membantu pelajar, kita memang, dan saya rasa ini semua universiti lah, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu pelajar sekiranya itu sesuatu yang baik untuk pelajar. Sebenarnya tadi saya tengok Dr. Helmi duk salin. Apa Dr. cakap? Oh, dia rajin. Tadi cakap banyak poin nak cakap ni. Tapi kita nak rehat kejap. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT.
guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Sama-sama kita kan yang bijak berkesan literasi digital. Baik, tadi kita terhenti cakap berkenaan dengan inisiatif kelas hybrid bersama dengan Dr. Azli, Dr. Helmi dan juga Dr. Lihana. Itulah tadi tengok Rehat pun dia bekerja juga menulis. Doktor, kalau di UIA ada kursus yang tawarkan 3 tahun, 4 tahun. Kalau pandangan doktor sendirilah, katakan doktor nak cakap bukan bawa suara universiti pun memang dah bekerja di universiti. Tapi pandangan doktor sendiri, 4 tahun ke 3 tahun, wajar ataupun tak? Tengok iPad juga. Of course, pandangan kan? sendiri. Of course. Satu soalan yang I think very interesting lah. Of course, kita program Anjal ni ataupun biasanya dipanggil program hybrid ni akan menjadikan part ketiga, tapi sebenarnya 4 tu bukan tak belajar di rumah. Itu pembelajaran masih berlaku. So I think itu yang kita kena mungkin reka bentuk semula ataupun change the mindset. It's not you're not learning, kan, tidak belajar. Maksudnya you still belajar, but is dalam talian di rumah ke di mana-mana is still I think belajarlah. Dan mungkin saya petik Prof Ehwan Toreman, of course lah, kan, Naib Chancellor ada menyebutlah tentang kelas Anjal dan hybrid ni sekarang so menjadi trend lah. Dan kita of course kita sekarang bekerjasama dengan I think dipanggil Pelantar Micro Credential Collective. So this is the new ataupun pelantar baru yang dengan kerjasama Malaysian Academic Consortium ni, dan kita bagi micro credential dengan otomasi dan teknologi baru seperti AI. Tapi perkara-perkara inilah of course lah wajar, dan sebenarnya teknologi itu dah tersedia. Cuma adakah kita boleh reka bentuk supaya dia bukan learning by chance tapi learning by design. Itu yang kita nak capai tu dengan pembelajaran sebegini. Baik, jawapan yang menarik juga, Prof. Doktor. Soalan baru. Soalan yang menarik ni, jawapan yang menarik juga. Dr. Azli, kalau kita tengok macam yang apa Dr. Helmi katakan tadi, dari segi, saya dapat rangkuman dari segi flexibility-nya dan juga inclusivity yang ditawarkan daripada kelas hybrid ni, mungkin bagus untuk pelajar. Betul. Namun pandangan doktor sendiri macam mana kalau diadakan setahun, sebab 2 tahun di rumah, 2 tahun di universiti itu bukannya 2 tahun straight, kan? Setahun, tahun pertama, 2 tahun, tahun kedua dan ketiga, tahun keempat kembali ke tu balik. Jadi macam mana pandangan doktor? Okay, dia kalau di luar negara bekerja sambil belajar ni sebenarnya normal. Mereka biasa buatlah. Dan kalau kita perhatikan betul-betul masa dulu pun, masa zaman sebelum PKP pun, ada student kita yang kerja sambil belajar. Okey. Dan bila PKP, ada yang terpaksa kerja sebab mak ayah mungkin dia buang kerja. Kan banyak dia kerja, kan. Jadi bila kita mula face to face, mereka tak dapat datang kampus pun masih bekerja, nak kena sara keluarga. Kita faham. Jadi bila hybrid ni sebenarnya sesuai untuk mereka, dan kita sebenarnya buat untuk diorang. Okey. Diorang kata diorang perlu sara. Diorang kata. Kita dapat input daripada customer lah. Customer nak apa, kan. Dia kata dia kata kami nak ada masa untuk kerja supaya dapat jana sikit kewangan untuk diri sendiri dan keluarga. Okey, maknanya nak kerja sambil belajar lah. Okey, dan dia kata kalau 4 tahun terlalu panjang, mungkin jelah 2 tahun kalau di rumah dia boleh bina karier sambil bekerja. Sekarang pula kalau kerja macam-macam, ada TikTok shop lah, ada influencer, kan. Okey. Jadi untuk diorang flexibility tu bagus. Okey. Dengan zaman sekarang, dengan dunia sekarang yang dia punya connectivity sangat bagus, jadi dia punya peluangnya banyak. Okay. Jadi selain daripada belajar kelas, kerja tu sebenarnya dia boleh buat walaupun dia belajar. Jadi untuk mereka baguslah. Saya setuju sebab ramai yang kerja student saya pun. Okay. Dan bila macam tu, bila dah 2 tahun di rumah, dia punya yuran pengajian pun rendah sikit. Okey. Another advantage untuk mereka. Okey. Yuran pengajian dia rendah dan dia punya hutang PTPTN pun rendah sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Okey. Tapi memang kita susah untuk dia lah. Okey. Dan bila dah banyak dia punya bahan belajar dalam platform online, dia boleh akses bila-bila, anytime, anywhere. So ada advantage untuk mereka juga. Jadi yalah, banyak untuk mereka, tapi kami walaupun kena kerja keras sikit, tapi dia datang kita sukalah. Baloi lah. Sukalah macam tu. Jadi maksudnya walaupun menyokong, ada bahagian yang tidak menyokong jugalah, doktor. Dia sebenarnya bila dia fleksibel sangat, dia punya disiplin student tu kena kuat lah. Okey. Pengurusan masa, disiplin. Yang tu yang bahaya tu kadang bukan semua orang mampu
8 malam hingga 10 malam belajar. Kadang-kadang bila kerja kuat sangat macam dia buat gig ekonomi, sibuk buat Grab, terlalu seronok cari duit. Kadang lupa ada kelas, ada test. Okey. So dia kena betul-betul part tu. Kalau silap situ bahayalah. Bahayalah. Dr. Liana fokus bila Dr. Azli cakap sebab lepas tu saya kena kaitkan dengan dia. Fokus depan ni aku nak jawab apa ni? Nak jawab apa Dia ni? tak boleh tanggung apa dekat saya nanti. Dr. Liana tadi dah sebut pasal gig ekonomi. Okey. Lepas tu Dr. Azli dah sebut pasal disiplin. Senang je soalan ni, Dr. Okey. Macam mana Doktor nak bagi pelajar ni disiplin lah dalam kelas? Itulah sebenarnya itu soalan susah sebenarnya. Soalan susah sebenarnya. Okey. Itu sebenarnya antara kekangan. Saya rasa bila kita walaupun ada advantage-nya, kita kena lihat juga segi-segi ini. Dan dari segi adab lah, saya lihat ni dari segi adab belajar ya. Okey. Dan kita lihat masa COVID itu memang kita nampak pun ada pelajar yang adab belajar dia tinggi. Ada pelajar yang adab belajar dia tak ada. Kita nampak Persen tu berapa, Doktor? Lebih yang ada adab ke? student saya bagus. Alhamdulillah. Okey. UIA pula? Yes. Kita tanya UTHM. Okey. Student saya bagus. Alhamdulillah. Okey. Itu sebenarnya antara perkara yang kita kena lihat dari situ. Aspek everything, apa pendekatan yang kita lihat pun dari segi adakah kita sebenarnya akan membawa kepada pelajar tersebut kemenjadian pelajar tersebut. Yeah. Bukan setakat dia punya pengetahuan tetapi juga adab akhlak dia. Okay. I go back, saya pergi kembali pada holistik lah tadi seperti yang kita punya kerangka sejahtera academic framework yang kami utarakan dekat situ, di mana kita punya student attribute kita perlu ada khalifah. Kenapa? Amanah. Doktor senyum pandang saya? Tak ada, mesti kan. Macam hebat, tapi semua hebat. Tapi sebenarnya saya kagum dengan Brother Syai. Okay. Brother Syai kerja pretty much pada saya full time, tapi also study full time. So dari segi dekat situ, Iqra tu ada, insyaAllah program macam ni pun ada rahmatan lil alamin, kita punya kebaikan untuk orang lain. So supaya pelajar kita semua faham di mana tugas mereka bukan untuk belajar untuk diri mereka sendiri, tapi juga belajar untuk masyarakat, bukan setakat untuk keluarga, tetapi untuk kebaikan semua orang. InsyaAllah. Kalau kita semua, jadi apa pendekatan kita pun, as long as kita boleh dapat ke arah tersebut, kita perlu sama-sama sokong. Alhamdulillah. Doktor puji ni sebab tak nak soalan susah ke apa? Mesti boleh. Yes. Tak ada. Doktor, tapi perlu ambil. Perlu yang dengar kat luar tu kena. Ya Allah, terima kasih. Doktor, kalau kita ikutkan, ni ada satu soalan menarik juga untuk Doktor. Doktor, kalau kita hybrid ataupun kelas online dan juga kelas face to face, macam Dr. Liana cakap tadi, ramai pelajar memang nak kelas tu face to face. Walaupun kadang attendance-nya kurang, tapi masih lagi nak kelas face to face berbanding dengan kelas online. Macam mana kita nak adakan, lepas ni dah ada 2H2U, kelas hybrid, macam mana kita nak adakan satu sesi pembelajaran yang sama nilainya, sama rasa nak belajar tu nanti? Thank you. Memang soalan yang menarik. So thank you, Cik Syai. I think so penting untuk kita definisikan program anjal dan program hybrid dan pembelajaran hybrid. Okay. So dua perkara yang lain. So pembelajaran hybrid ni sebenarnya adalah di mana pengajar berada bersama pelajar dan setengahnya ada dalam talian. So itu pembelajaran hybrid dan dalam program dalam yang tadi program anjal tu ada pembelajaran hybrid dan kita perlu reka bentuk aktiviti tu supaya pelajar dalam talian dan pelajar yang fizikal ataupun bersemuka tu mereka ni maksudnya belajar bersama-sama. Maksudnya contohnya untuk dinamik kumpulan ataupun group dynamics, kita tengok pelajar, adakah you nak gabungkan pelajar bersemuka dengan pelajar bersemuka, pelajar dalam talian dan pelajar dalam talian, dan pelajar dalam talian dan pelajar bersemuka. Apabila you tak memberikan aktiviti yang sama, dia maka pembelajaran tu tidak sama lah, maksudnya dia tidak meaningful. Dia tak sampai. Okay, contohnya lah, katakan kita bagi simulasi virtual reality dalam makmal.
Okey. Kalau you bagi eksperimen kepada bersemuka, pelajar bersemuka dan dalam talian ni you bagi virtual, you bagi yang ni fizikal, maka dia tak sama. Kalau you bagi virtual, you kena bagi dua-dua sama. So itu benda-benda yang kita kena fikirkan untuk menjadikan pembelajaran tu lebih bermakna lah. Susah jawapan kau ni. Susah jawapan. Soalan senang dah. Jawapan susah. Jawapan dia hebat sangat. Tengok tab dia kita. Dr. Elmi, Dr. Azli, mungkin kalau di UKM dan juga di UIA, konsep pembelajarannya kalau saya percaya di UTHM pun lebih kurang sama bila diadakan kelas hybrid. Tapi di UTHM sendiri macam mana sebenarnya kalau untuk kita nak adakan satu sesi bersama pelajar itu supaya kualiti pendidikan tu dijaga sendiri? Okey, saya tak boleh nafikan lah. Sebenarnya bila buat kita mengajar, yang dekat face to face tu dia punya, kalau dia ada kehangatan tu dia lagi rasa lah. Okay? Lagi kena. Dia lagi kena lah. Yang kat rumah tu kadang yang sendu-sendu sikit lah. Okay. Tapi bila ajar hybrid, kat rumah pun ada, dekat kelas pun ada. Sebenarnya kita lagi penat, satu persatu kita lagi penat lah. Tenaga banyak kan. Sekali belajar kita nak entertain duduk belah. Macam nak bagi makan anak, duduk nak kena suap. So, penat. Satu buat hal. live TikTok dah. Dia penat tu hal. Okay. So, kalau macam untuk yang di kelas, contoh kita ajar software. Macam saya ajar software 3D model kan. Okay. Kat kelas kita boleh buat aktiviti sama dengan mereka. Dia dengan kita, dia buat, kita buat, dan dia pun boleh engage lah. Tapi yang dekat rumah yang susah ni. Okay? Yang kat rumah leceh sikit. Sebab kita tengok dia tak muka dia pun tak ada. Tak tahu dia buat ke tidak. Tu pakai mask tu kan? Oh, tu main PKP tu. Ke tu doktor tu? Itulah masa tu. Saya pakai mask lah. Okay? So, ini kita buat dekat Makmal lah. Okay, Makmal ni tak ada sistem hybrid. Jadi kita guna apa yang ada. Okay? Ni memang DIY hybrid lah ni. Paling habis ni. DIY paling hybrid. basic ni. Okay, DIY punya hybrid asal boleh je. Okay. Cuma kat kelas dia boleh buat dengan saya. Tu pelancarkan projektor dengan kita punya share dekat video conferencing lah. Tapi yang dekat rumah tak pasti dia buat ke tidak. Tu masalah dia. Okay? Kita boleh tanya soalan dan bila dia menjawab, kadang dia jawab nampak kita dah tak tahu student kita. Dia buat ke tidak, kita dapat bayangkan. Oh, kalau macam diam tak buat, kalau dia boleh. So kalau dia tanya soalan sikit, benda dia tengah buat lah. Okay. So kita kena suplemen. Bila yang kat rumah, kita kena suplemen dengan benda lain. Dekat platform kita tu, kena taruh lah. Okay, ada sedikit latihan tambahan untuk yang kat rumah. So sila buat. Dan hantar nak tengok. Macam tu. Macam saya di kelas guna Fusion 360. Memang akan dipantau oleh Musyairah lah. Dah cerita pasal kelas kita pula. Dah cerita kita dua pula. Itu saya kira satu inisiatif yang baguslah. Mungkin Musyairah muda menggunakan teknologi yang ada. Kalau saya nak cakap Musyairah tua tidak juga kan. Musyairah veteran lah, Musyairah otai lah. Doktor pun muda lagi. Mungkin senior doktor. Saya senior sebenarnya. Oh, saya doktor senior. Tapi nampak muda. Nampak senior. Doktor dah rakan-rakan. Okey, tapi betul tak dinafikan sebenarnya. Sebab bila teknologi baru ni, kita dah biasa dengan satu cara kita face to face kan. Masuk ada student dekat depan. Kemudian nak tukar tu, sebab tu sebelum ni saya tak nafikan dia masa tu UIA punya pendekatan blended learning ni amat rendah. Sekali COVID datang. Okey. COVID datang, kemudian masa tu nak tak nak kena buat. Tapi sebab tu sebenarnya kita tidak terus serta-merta terus tukar pada virtual. Kita sebenarnya kita lambatkan 3 bulan, kita bagi student kita panjangkan cuti dalam masa 2 bulan, 3 bulan rasanya, hampir 3 bulan. Kemudian kita bagi training. Kita bagi latihan kepada pensyarah. Dan kita sebenarnya ada student pelajar yang kemudiannya sebenarnya menolong pensyarah, bagi training pada pensyarah ni. Student. Alhamdulillah dekat situ. So kita punya Center for Professional Development pun buat. So sebelum kita beralih kepada virtual, kita memastikan sebabkan COVID memang masa tu semua terpaksa dan semua pun alhamdulillah sebenarnya boleh. Dia nak push factor tu yang tak ada. Kalau takkan semua orang sekarang ni pakai handphone kan. Teknologi tu semua orang boleh handle. Dia nak tak nak je mula-mula. Lepas tu rasa kenapa nak tukar kalau selama ni boleh buat. Boleh buat macam biasa.
Baik. Itu pada masa sebelum ini dan pada masa sekarang. Kalau masa depan macam mana? Apa antara halangan? Selepas saya dah pencet. Okey. Okey. Kita bagi kata. Dr. Helmi, masa depan apa antara halangan cabaran yang mungkin kalangan pensyarah dan juga mungkin kalangan pensyarah juga. Okey, so susah soalan tu. Kenapa saya dapat soalan susah ni je? Lagi susah Super sama. Bezanya dia orang tak pegang tab. kena tutup. Ini open book test. Open book test. Okeylah. Okay, so kita boleh relate dengan I think kerangka yang saya suka juga ambil adalah summer model. So Profesor Ruben ni dia mempelopori SAMR model ni. So SAMR model ni adalah yang selalu Apple guna. So substitution, augmentation, modification dan redefinition. So apa maksud dia adalah penggunaan teknologi itu sendiri. Apabila kita mereka bentuk satu pengajaran tu, kita macam mana kita nak gunakan teknologi. Katakan kita gunakan buku, kita buku fizikal macam buku depan ni kita scan, jadi digital juga. Tapi adakah itu yang kita nak? So kita nak move up, apa orang kata Bloom's taxonomy ke, move to create, to redefine. So itu yang kita gunakan pembelajaran ataupun teknologi yang terkehadapan tu. Seperti sekarang kan, apa drone, metaverse, katakan yang baru Apple Vision Pro kan dia gunakan, dan untuk menjadikan pelajar-pelajar ni kali semasa depan ataupun future ready student. So I think of course kita nak move towards that. Dr. Azli sampai tengok tab apa ada kat Doktor, kalau kita ikutkan, katakanlah sekarang ni mungkin kita dah beberapa universiti sudah menghampiri semester akhir ataupun penghujung semester. Buka semester baru, UTHM dah bersedia ke belum kelas hybrid? Okey, dia kalau berapa yang peratus? Okay, dia kalau yang pasal yang program hybrid yang 2H2U tu, satu dah nak confirm jalan. Yang lain akan berjalan. Kita susun je lah. Sebab dia bila buat tu dia punya silibus nak kita kena modify sikit. Ada kena modernkan sikit. Jadi yang tu dia ambil masa sikit. Tapi yang pasal blended learning macam Dr. Liana cakap tu memang kita push. Maksudnya bila bercara blended learning dia letak dia punya konten dekat online. Sebenarnya dia dah ke depan tu dah sikit lagi jadi hybrid lah tu. Sikit. Lepas tu pada yang dah rajin dekat online dia push buat jadi fully online macam MOOCs. Kalau kursus MOOC fully online. Okay. Yang tu kalau dia buat memang satu kursus hybrid. So kalau dia letak jadi hybrid teruslah. Sekarang kerjanya nak susun supaya 2 tahun tu boleh jadi semua kursus online jadi hybrid. So tu dia kata effort berperingkat, ada yang baru naik kita bagi kit blended. Yang power sikit kita bagi MOOCs. Yang power kita dah boleh desak kepada fully online. Dia berperingkat lah dan dia ada budaya lah kita kena buat supaya semua orang start lah. Lama sikit tapi sampai insya-Allah. Insya-Allah. Dr. Liana. Ya, saya. Itu kalau di UTHM. Kalau di Malaysia agak dah sedia ke kita dengan pelajar nak ada equipment katanya VR, apa Apple apa ni? Dia Apple Educator. Sebab tu dia ni. Itu saya rasa itu satu awal tadi saya dah cakap kita kena lihat semua aspek. Itu antara aspek yang kita kena tengok. Sebab tu seperti masa sebelum COVID lah, masa tu kami sedar bukan semua pelajar ada gadget. Okay. Jadi ketika itu memang pihak universiti dari pelbagai pihak menolong. Alumni pun sebenarnya banyak membantu untuk memberi gadget kepada pelajar. Jadi itu antara perkara yang kita kena lihatlah di sini. Semua dari segi, tapi saya bukan dari segi gadget je, physical infrastruktur, tapi dari segi kesediaan diri, dalaman, sama ada belajar tu, lecturer tu sendiri juga sebenarnya. Adakah dia akan setiap tahun akan menggunakan perkara benda yang sama sebab dia dah tak payah buat new content. Tak bolehlah sepatutnya. Kan? Jadi semua ni kena dilihat dan diperincikan sebelum kita kata this is the way to go. Okay. Pensyarah sini kena jadi content creator. Kena. Seperti juga kita kena ada cara lain untuk menyampaikan pengetahuan kita. Sebab sebenarnya sekarang ni tugas kita sebagai pensyarah bukan untuk menyampaikan pengetahuan sebenarnya. Knowledge banyak dah. Banyak dah. Tapi sebenarnya bagaimana membentuk pemikiran, membentuk akhlak. Pada kami amat penting bagaimana membentuk pemikiran dan juga akhlak dekat situ supaya bila pelajar kita keluar kita akan kata saya bangga itu pelajar kami.
Okey, InsyaAllah. baik. Terima kasih. Baik, kita mungkin berada di penghujung slot. Terhentinya dekat Dr. Helmi. Mungkin ada sedikit harapan ataupun kata-kata akhir untuk kita beritahu kepada pelajar di luar sana untuk terus menyokong inisiatif Kelas Heartbeat. Dan kepada mereka mungkin yang baru lepas SPM 8 Jun ambil result nak masuk ke universiti ataupun yang tak tahu nak pilih universiti mana lagi, nak masuk ke tidak, mungkin doktor boleh Of course dah pilih lah UKM ya. Lama. Laci ke soalan? Salah lah pula. Dan semua universiti lah, I think all the IPTs are great here in Malaysia, of course lah kan. Tapi itulah dia apabila kita melonjak daripada SPM ni ke universiti ni, kita kena ada lonjakan paradigma ataupun redesign our thinking ini sebab culture ataupun pembelajaran tu lain. Dulu kalau kat sekolah mungkin kita disuap. Tapi ini kita kena cari ilmu tu ada kan, dan of course ruang-ruang macam yang Dr. Azli sebut tadi, MOOC, micro credential semua dah tersedia. So insyaallah dengan program-program hybrid yang ataupun program anjal yang dipelopori oleh KPT yang KPT sebut, I think is very good in memberikan flexibility kepada pelajar-pelajar. Baik. Alright. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada tiga-tiga tamu kita. Kita bersama dengan Dr. Lihana, Dr. Helmi dan juga Dr. Azli. Dr. Azli daripada UTHM, Dr. Helmi daripada UKM, Dr. Lihana daripada UIA. Terima kasih kerana bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari-hari berikutnya, minggu-minggu berikutnya. Kepada penonton Lensa IPT, jangan ke mana-mana sebab kita akan bersama dengan dua orang tetamu lagi, satu slot lagi. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut.
Bersua kembali dalam Lensa IPT. Kali ini kita nak bawakan kepada anda berkenaan dengan program Infak Benih Ketam. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Omrah Hassan, Lais Husin, Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM. Dan juga kita bersama dengan Timbalan Pengarah 2 Program Putra Bakti bersama Komuniti Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM. Kita bersama dengan Muhammad Fakhrul Roslan. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan Fakhrul. Fakhrul, program Infak Benih Ketam. Apa sebenarnya ni? Sebenarnya program ini adalah merupakan salah satu inisiatif daripada pihak UPM sendiri. Kami berkolaborasi dengan pihak iAquas untuk orang kata ini merupakan satu program komuniti di mana program ini adalah untuk kita berbakti kepada komuniti di kawasan sekitar Teluk Kemang, Port Dickson. Jadi dalam program ini kami turut juga berkolaborasi dengan Kolej Antarabangsa Newton. Jadi dalam program ini kami main point program kami telah melepaskan benih ketam. Benih ketam renjung. Benih ketam renjung kami telah melepaskan ke perairan, kawasan perairan tersebut untuk orang kata membantu para nelayan di sekitar kawasan tersebut. Fakhrul pernah lepaskan ketam ke? Saya pun waktu tu merupakan pertama kali melepaskan ketam. Maksudnya belum lagi sempat pegang ketam. Jadi doktor, kalau program-program seumpama ni masih kita berinfak kepada komuniti, saya kira ini bukan pertama kali doktor ke sini. Sebelum ini kita bercakap berkenaan dengan program yang melibatkan pelajar dan juga komuniti daripada UPM juga. Sampai ke hari ini saya rasa UPM sangat rancak memberikan khidmat komuniti kepada komuniti lah. Jadi apa antara langkah-langkah ataupun apa antara skop silibus yang akan dibawa daripada UPM kepada pelajar sendiri? Baik, terima kasih. Saya ingin memperkenalkanlah bahawa selama ini mahasiswa banyak terlibat dengan aktiviti dalam membantu komuniti. Kita pernah menganjurkan program bersama warga emas, orang kurang upaya menanam pokok dan sebagainya. Jadi kita nak melebarkan lagi sayap mahasiswa kita untuk berkhidmat kepada komuniti. Dan program yang dianjurkan di Port Dickson yang mana kita tengok iaitu infak, program infak benih ketam. Sebenarnya ketam ini amat sinonim dengan orang Malaysia. Sebab dalam pepatah Melayu kita pun, peribahasa Melayu ada kita dengar jangan macam seperti ketam mengajar anaknya berjalan. Ketam digunakan. Objek ni jadi mahasiswa sekarang patut mengetahui sejarah. Dan kita tengok ketam juga merupakan satu makanan yang sedap. Di kalangan pelajar mahasiswa pun suka makan ketam. Selama ini mereka hanya melihat ketam mungkin di restoran yang saiznya besar. Atau di pantai kan? Ya, di pantai, yang naik ke pantai. Tapi sekarang kita mendedahkan mahasiswa untuk melihat sendiri benih yang saiznya begitu kecil. Dalam 20 hari disemai atau dibiarkan di iAquas di Port Dickson. Ada dimainkan sekarang, Dr. Ya. Selepas itu diletakkan di habitat asalnya iaitu di air laut lah. Jadi dengan cara ini mahasiswa melihat sendiri benih yang begitu kecil membesar dan membiak di laut yang di mana kita tahu di Port Dickson ini merupakan tempat nelayan untuk mencari nafkah mereka. Dengan cara kita melepaskan benih ketam ini, kita mengharapkan sumber pendapatan nelayan di sekitarnya akan bertambah. Dan sebenarnya kita telah melalui usaha iAquas telah banyak siri ataupun peringkat di mana ketam ini dilepaskan di perairan Semenanjung. Pada tak silap saya pada 13 Mac
sebelum PKPP 13 Mac 2020 sebanyak 35,000 benih ketam ini telah pun dilepaskan di perairan Teluk Kemang. Baik. Dan pada 4 Februari tahun 2021 sebanyak lebih kurang 15,000 lagi dilepaskan di perairan yang sama di Teluk Kemang. Dan pada 17 tak silap saya 17 bulan Februari tahun 2023 telah dilepaskan sebanyak 22,000 di Kuantan. Di mana yang berbahagia Datuk Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia sendiri turun padang bersama dengan komuniti di Kuantan melepaskan 22,000 sebagai usahalah untuk menjadikan ketam ini membiak dengan baiklah di perairan Semenanjung. Dan terakhir sekali yang diusahakan oleh pelajar UPM pada 11 Jun baru-baru ini di Port Dickson telah melepaskan sebanyak 500 sajalah sebab kan. Jadi ini adalah usaha yang kecil sebagaimana kita ada dalam pepatah Melayu juga mengatakan bahawa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kita memberi sumbangan sedikit lama-lama dia insya-Allah berkembang. Macam pepatah Perancis juga. Ada pepatah Perancis. Saya nak kongsi pada malam ini iaitu petit ta petit l'oiseau fait sonner. Maksudnya peti itu macam bahasa Melayu lah maksudnya sedikit demi sedikit. Maksudnya lama-lama burung membuat sarang. Jadi inilah usaha yang sedikit yang diusahakan oleh pelajar. Kita berharap akan dapat menyumbang kepada komuniti lah, terutama di Teluk Kemang. Baik. Fakrul, macam mana boleh tercetusnya idea program infak benih ketam? Untuk idea bagaimana tercetusnya infak pembenihan ketam ini, mulanya tercetus antara pihak kami UPM dan juga pihak iAquas itu sendiri, di mana kami mula berbincang dan kami juga mendapat kata sepakatlah untuk membuat program ini. Hal ini kerana kami berhasrat untuk berbakti semula kepada komuniti. Di mana kita sendiri sebagai mahasiswa, lepas saja kita bergraduasi, kita akan mula membayar cukai. Dan di mana cukai itu tersebut sendiri membantu dalam membantu komuniti. So kami sebenarnya ingin memupuk semangat untuk berbakti semula kepada komuniti. Itu adalah hasrat utama kami. Apa antara cabaran dia, Fakrul? Antara cabarannya cabaran semasa untuk kita sebelum kita buat program itu, and then waktu semasa kita buat program itu, and then selepas itu. Sebelum kita buat program itu, terdapat banyak cabaran. Antaranya cabaran dalam kita melaksanakan program itu bagi saya sendiri sebagai pelajar untuk mencari dana tersebut. Kita harus mencari dana untuk menjayakan program tersebut, dan itu merupakan salah satu cabaran bagi saya. Baik, kalau di UPM, Doktor, saya kira dalam pelepasan ketam ni dah berapa kali tu? Ya? Seperti saya sebut tadi dah ada 4 kali lebih kurang. 4 kali. Jadi pada tahun ni saja selepasan ada berapa? Ada 2 kali lah. 17 Februari dan 11 Jun pada tahun ini. Jadi 2 kali pada tahun ini. Baik, itu kalau ikutkan dari skop 500 benih tu akan ditambah tahun depan ataupun bagaimana? Kita mengharapkan adanya penglibatan daripada pelbagai pihak, bukan saja pelajar. Jadi mana-mana pihak yang bersedia untuk menyumbang dari segi infak ini kepada masyarakat, tidak kiralah di Port Dickson saja, di negeri lain. Sebab sebelum ini di Johor pun ada, di Melaka pun ada, di Pahang.
Jadi kita mengharapkan benih yang dikembangbiakkan di Aquas ini boleh disebarkan ke merata tempat. Dengan cara ini kita membantu kelestarian ketam lah yang kita nampak mungkin berkurang. Dan kita juga ingin supaya bukan saja mahasiswa, jadi masyarakat di negara kita peka kepada fenomena inilah. Baik. Ya. Doktor cakap pasal ketam yang kat belakang, penerbit saya dah cakap pasal baby crab. Masa goreng katanya. Doktor, kita nak ucapkan terima kasih sebanyak kepada Dr. Profesor Madya Dr. Omrah Hassan, Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembinaan Pelajar UPM dan juga Timbalan Pengarah 2 Program Putra Bakti Bersama Komuniti Pusat Kurikulum dan Pembinaan Pelajar UPM. Mohon Fakhru Roslan kerana sudi bersama kita. Kita dah berada di penghujung slot, saya minta maaf. Kita akan adakan lagi slot bersama dengan UPM insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih juga kepada penonton Lensa IPT. Sebenarnya kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Bincang labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada mesti faham mana di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Baik, Alhamdulillah tamat 2 slot kita bersama dengan tetamu-tetamu. Pertama berkenaan dengan inisiatif kelas hybrid. Saya dah lupa dah. Yang kedua berkenaan dengan infak benih ketam. Alhamdulillah duanya kita dapat pengisian dan jangan lupa untuk anda ikuti perkembangan kami di Facebook, Instagram, TikTok Lensa IPT untuk dapatkan lebih lagi maklumat-maklumat perkembangan-perkembangan berkenaan dengan institusi pengajian tinggi dalam negara dan juga berkenaan dengan slot-slot yang kami akan bawakan ataupun yang telah kami bawakan dalam Lensa IPT. Baik, sebenarnya saya ada 3 perkara yang ingin saya war-warkan kepada semua. Yang pertama berkenaan dengan kejohanan Sukan Staf dan Alumni UTM, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, yang jatuh pada tanggal 15 Mei hingga 22 Jun 2023, bertempat di UTM KL sendiri, dan juga majlis perasmian penutup kejohanan Sukan Staf dan Alumni UTM KL berlangsung pada 22 Jun 2023. Bertempat di Grand Banquet Hall Residensi UTM KL. Jika anda ingin melihat ataupun tonton, sila datang ramai-ramai ke lokasi. InsyaAllah anda dapat lihat antara
kejohanan yang akan berlangsung. Dan juga yang kedua, saya ingin memberitahu kepada anda berkenaan dengan Festival Keusahawanan Universiti Teknologi Malaysia UTM 2023 bertempat di dataran UTM Johor Bahru pada 25 Jun 2023. Sebab di sana ada jualan mega Aidiladha. Ada juga aktiviti menarik disediakan dan juga ada pesta makanan terbesar di Johor Bahru. Nak lagi menarik, kita sediakan, kita persembahkan kepada anda persembahan artis jemputan. Kita ada Dai Azam, kita ada Raihan, kita ada Ari Putra, Shidi Data, UK, Six Sense dan juga Bang Fiz. 16 sehingga 25 Jun 2023 daripada 10 pagi sampai 12.30 malam. Dan anda akan bersama dengan MC Nas Nazir. Saya tak dapat ke sana. Kita akan berjumpa di lain waktu. Dan juga ada satu lagi perkara yang saya ingin beritahu kepada anda berkenaan dengan Forum Jawi Kehebatan yang tersirna. Forum Jawi adalah kehebatan yang tersirna, merupakan forum yang membincangkan kehebatan tulisan Jawi yang selama ini mungkin dilupakan atau dipinggirkan, dan juga melalui forum ini kita dapat menggali kembali keindahan tulisan klasik ini serta mempromosikan warisan yang berharga kepada generasi masa kini. Dengan diskusi, pertukaran pendapat dan juga pembelajaran bersama dalam forum ni, insya-Allah penonton dapat memperkaya ilmu dan pembudayaan tulisan Jawi yang telah menghiasi identiti masyarakat Melayu selama berabad-abad. Forum Jawi ini merupakan platform yang berharga bagi para ahli dan juga peminat untuk terus menghidupkan, menyebarkan cinta terhadap seni tulisan Jawi demi menjaga kelangsungan dan relevansinya di era moden ini. 20 Jun 2023, Selasa 1 Zulhijjah bersamaan dengan 1444 Hijrah, bermula jam 10 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di lobi Ruknu Arabi Perpustakaan USIM, Universiti Sains Islam Malaysia di Nilai. Dan itu antara yang ingin kita beritahu kepada anda. Satu lagi yang saya ingin beritahu kepada anda berkenaan dengan program yang setiap tahun kita adakan pada Hari Raya Aidiladha, iaitu Salam Baitullah, bermula esok jam 9 malam. Tonton Salam Baitullah di TV1. Setnya kat sebelah ni. Tapi tak siap lagi. Nanti esok nantikan kemunculan set Salam Baitullah bersama dengan pengacara-pengacaranya. Kita ada P. Yuris dan ramai lagi. Jangan lupa saksikan. Dan juga minggu depan dan juga 2 minggu lagi kita akan berehat seketika. Lensa IPT akan berehat seketika, memberi ruang kepada Salam Baitullah. Jangan lupa 2 minggu kita tak ada. Tapi terus ikuti perkembangan kami di Facebook, TikTok, Instagram Lensa IPT, sebab banyak perkembangan kami akan berikan kepada anda. Dan juga kita akan buatkan video-video dan juga short clip untuk anda dengarkan. Jika anda ingin dengarkan ulangan, boleh anda terus ke YouTube ataupun ke Facebook Lensa IPT untuk lihat dan juga tonton Lensa IPT yang kita akan yang telah kita mainkan. Penerbit saya marah, bukan dengarkan tapi tontonkan Lensa IPT ulangan di Facebook dan juga di YouTube Lensa IPT. Sekian, itu saja mungkin daripada saya. Kita berjumpa lagi 2 minggu. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum.